Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Hacks episod yang ke-24. Ini ambang-ambang nak masuk Ramadan ni kan. Jadi kita bawakan satu topik yang best, satu pengharapan dan penantian lah. But before that, macam biasa saya akan kenalkan, saya minta tetamu kita kenalkan diri lah, insyaAllah. Jemput kenalkan diri Kak Atriza. Okey, nama saya Atriza binti Umar, bunda kepada Nur Nuha. So hari ni memang Kak Atriza purposely mengenalkan diri sebagai seorang bonda kepada Nur Nuha lah. And why is that? Sebabnya hari ni kita banyak nak cakap. Memang kita akan, bukan banyak nak cakap, kita akan cakap sekitar anak itu sendiri. Okay, so before that Kak Atriza, sebelum kita masuk kepada tajuk Kak Atriza punya sembang-sembang lah dengan hari ni, tentang 8 tahun penantian, apa yang Kak Atriza menantikan selama 8 tahun bersama dengan Cikgu Khalid. Before that macam biasalah kan, kalau manusia dia ada satu fasa yang semua orang akan lalui lah, insyaAllah kan. Kalau selagi you tak kahwin kan, macam saya kan, selagi tak kahwin, kalau kita pergi mana-mana, bila nak kahwin? Orang kata bila nak kahwin. Dan kalau saya taklah rasa, saya taklah ambil benda tu macam sangat dalam kan, take it into my take it, apa orang panggil personally. Dan saya suka macam nak buat lawak baik, saya akan cakap, makcik, kalau saya boleh kahwin sekarang saya nak kahwin makcik kan. Betul. Macam tu lah kan. Tapi takut ni makcik tu rasa kita lebih buruk kan. So bila dah sampai fasa kahwin kan, dah kahwin, orang tanya pula bila dapat anak kan. Kadang-kadang ada, memang saya dah jumpa beberapa kawan saya like setahun kan tak dapat anak lagi pun, tak conceive lagi pun, still orang akan macam rasa stres dah kan. Itu kalau orang yang betul-betul menanti, dia akan rasa stres. Kalau orang memang dah planning, dia taklah stres sangat. Tapi biasanya orang akan start rasa stres bila dah 3 tahun 4 tahun. Betul. Apatah lagi akak kan, dan Cikgu Khalid yang selama 8 tahun kan. So hari ni mungkinlah kan, saya nak ajak semua penonton kan, kahwin atau tak kahwin, dah ada anak atau belum ada anak, kita sama-sama kan bersama dengan Kak Atriza Solidarity dan bersama dengan semua pasangan yang masih berada dalam kasut yang sama atas topik yang kita nak bincangkan, penantian 8 tahun penantian. Okay, Kak Atriza, mungkin Kak Atriza boleh sharekan sikit 3 lah kot pengalaman mengharungi ups and down 8 tahun menantian Kak, menanti Nur Nuha itu. Ya, insyaAllah. Kalau nak kata pengalaman tu, bila dah dapat tu, insyaAllah dia satu yang yang menarik, yang membahagiakan sebenarnya. Tapi itulah pengajaran untuk yang lain 3 tadi yang dikatakan. Yang pertamanya, pernah je rasa macam bila ada yang bertanya, kau dah lama kahwin, kenapa tak ada anak? Macam ada kan tanya direct macam tu. Apa persoalan macam tu kan. Padahal bukannya rapat pun dengan orang ni. Bila tanya macam tu, kita rasa macam normal dalam Al-Quran pun Allah kata kita ada perasaan kan dalam manusia tu. Bila ditanya atau dikata macam tu, tentu kita akan rasa sedapnya tanya macam tu kan, siapa engkau, macam tu lah. Tapi dalam hati je lah, Alhamdulillah, sebab mak ayah mengajarkan tentang adab. Jadi benda tu taklah terluah bicara kan. Kalau tak memang nak kata terhambur-hambur terhembur lah dari mulut kan. Yang kedua, bandingkan kita dengan kawan yang sama kahwin, tahun yang sama kahwinnya. Kenapa tak kawan tu dah ada anak, dah 2 orang 3 orang kan, kenapa tak ada? Apa perasaan saya masa tu, apa perasaan akak masa tu kan, Hanifah kan? Kalau nak kata akak rasa macam, kalau lah boleh dapat kat pasar, macam beli ikan kat pasar tu kan, semua orang nak segera sekarang ni. Tapi itu adalah kehendak Allah kan. Selagi Allah tak nak bagi, Allah tak bagilah. Yang ketiganya, ada yang mengatakan tak pernah ke bersama suami. Benda-benda yang sangat menyakitkan kalau diingat. Tapi Alhamdulillah bila dah dapat tu, insyaAllah semua tu satu nikmat sebenarnya. Tapi cabaran tu memang pasti ada. Bahkan kawan akak sendiri, Hanifah, ada yang dah lama, lebih 8 tahun bila tak dapat. Dan bila dah dapat tu pun masih juga orang tanya. Macam sekarang ni pun orang tanya, bila lagi kan. Masya Allah. Jadi semua tu manusia ni takkan puas. Selagi dia tak puas, dia tetap nak katakan apa yang dia nak cakap kan. Dia banyak sebenarnya faktor yang bila memang normal lah tersentuh tu. Tipu lah kata tak tersentuh kan. Lagilah masa tu jiwa sangat muda. Walaupun kita dalam apa-apa organisasi ke kan, bila dikata macam tu, memang sangat terasa lah kan. Bila orang lambat dapat anak, kata macam-macam. Hanya orang lalui je yang akan tahu. Tapi kena ingat balik lah, motif utama perkahwinan tu bukanlah dapat anak. Tapi ada Allah, satu motif lebih jauh panjang. Tapi Rasulullah kata, janjikan rezeki yang bertambah. Bukanlah siapa yang kahwin dapat anak. Kita boleh tengok sirah dalam Al-Quran, Allah dah nyatakan sangat banyak. Which is rezeki yang tambah-tambah tu bukanlah hanya daripada angle anak tu je. Dan kalau lah kan
kalaulah bila kita dengar kan luahan-luahan orang-orang yang menanti lama ni, untuk orang yang lain dengar, bila mendengar luahan-luahan ni orang akan kata, lah relax lah, kenapa kau macam nak sensitif sangat aku nak tanya je. Ya, from the bright side mungkin kita akan cakap orang yang tanya tu dia just nak berbahasa-basi. Tapi kalau dah lama-lama sangat dia memang basi dah, tak ada berbahasa-basi dah. Betul. Tapi dan nak tanya tu pun berhati-hati dan kena ingat, bukan soalan tu je kita bertanya kat dia, ada banyak soalan lagi. Dan untuk tolak berbahasa-bahasa tu mungkin boleh tambahkan doa-doa lah kot yang menyelangi kan, insyaAllah kan. Bila cakap pasal soalan-soalan yang basi-basi ni kan, teringin nak tahu lah kan, tadi 3 soalan yang diorang tanya lah. Apa antara, I believe biasanya orang-orang yang menanti lama ni pasti banyak dia lalu soalan-soalan yang sangat menyakitkan hati lah kot. Misalnya asalnya 1/10 je sakit dia, tapi sebab orang dah cakap, orang kutuk pula orang macam ni, jadilah 10/10 kan. Apa antara soalan-soalan mungkin akak boleh sharekan sebanyak yang akak ingat laju-laju? Susah jugalah nak sebut benda tu. Rasanya yang 3 tadi tu lah yang cukup utama. Tapi kalau nak kata tak maulah, boleh jawab sebaliknya tak? Kalau yang nak kata sebaliknya, bila dah tahun ketiga keempat tu akak lebih jawab macam ni bila orang tanya bila nak ada anak. Jawapan yang sangat mudah, dan memang kalau kita dah biasa dia akan rasa macam satu yang nikmat. Masya-Allah. Jawapan dia adalah insya-Allah makcik tolong doakan. Nanti dia akan ada sambungan lagi sebenarnya. Dia akan sambungan macam ni. Dah ada ke? InsyaAllah makcik tolong doakan. Kita ulang balik benda tu. Kita nak, padahal dalam hati memang kita tak nak dia teruskan bertanya kan. Tapi jawapan yang sangat mudah yang saya yang akak bagi kan Hanifah waktu tu memang makcik ataupun siapa yang tanyalah akak ataupun siapa nama kau kita yang bertanya tu, kita balas macam tu. Macam mana akak boleh pindahkan daripada perasaan yang sakit kan, akak pilih untuk rasa sakit, and then you pilih untuk rasa nak ajak orang tu sama-sama mendoakan. Masya-Allah, memang sangat lama proses tu, bukan mudah. Of course, dia bukan petik jari je. Dia memang sangat lama Hanifah. Waktu yang akak ingat tahun ketiga atau keempat, itulah akak berubah. Memang akak macam seolah-olah wiridkan benda tu, perkara tu, sebutan tu. Makcik, akak doakan. Bila dah macam tu kan, dia akan sangka dah tengah ada lah ni InsyaAllah doakan. Kita bukan menafikan, kita bukan mengiyakan. Itu kena jelas di situ Memang bila dah ada yang tanya macam tu, jadi jawapan macam tu, nanti akan datang, dia akan jumpa lagi tau. Bila jumpa dah berapa bulan, dia akan tanya macam tu. InsyaAllah doakan. Itu je jawapan. Memang awal-awal dia agak perit. Percayalah, memang sangat perit. Tanyalah siapa yang melalui, dia akan merasai. Betul. Tapi bila dah lama-lama kita rasa benda tu satu kenikmatan, InsyaAllah dia tak ada apa dah sebenarnya. Pernah tak akak dalam satu moment of denial ataupun macam putus asa, ataupun dah tak nak berharap dah lah, aku dah tunggu lama dah, aku dah penat doa, aku dah macam dah that's it macam. Okey, permulaan tu ataupun pernah gaduh dengan suami ke pasal benda ni InsyaAllah gaduh tu tak ada. Tapi permulaannya yang akak rasa satu kata-kata indah dari seorang yang akak sangat sayangi kerana Allah. Masya-Allah. Dia mengingatkan akak satu je. Ukhti, ni perkataan yang saya ambil sebiji, yang akak ambil sebiji perkataan ni. Ukhti, ingatlah Allah akan bagi tepat pada waktunya. Selepas 2 tahun kami memang selalu check up. Alhamdulillah pasangan kami berkala lah, pasangan tak ada apa-apa. Setiap tahun lah maksudnya check. Jangan rasa macam kita ni sihat. Memang semua normal kan. Tu moment of denial. Bila you rasa you sihat, tak nak buat check up. Betul. Itu kena ingat. Betul kata Hanifah tu. Bila kita rasa kita sihat, jangan kita tak pergi pula. Tapi benda-benda macam tu kita kena tahu dari awal. Kali pertama tu memang selalu kerap. Dari tahun yang ketiga, mula tahun ketiga lah. Tahun ketiga kami cek. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Kami suami isteri tak ada apa-apa. Seterusnya tahun depan kami buat juga selalu. Bukan hospital kerajaan bukan nak kata beruang, tapi nak kata kita kena usahakan sesuatu. Kalau nak tunggu hospital kerajaan, dia akan ambil masa. Jadi ni hospital swasta kan. Jadi kita ambil pendekatan yang boleh menunjukkan kita ni tak ada apa-apa tu. Maksud di sini tak ada apa-apa tu, tak ada sakit apa-apa, tak ada masalah apa-apa pasangan. Janganlah bila seorang tak ada, dia menyalahkan ni salah engkau lah. Biasa macam tu kan kalau suami isteri tu. Janganlah kita rasa salah tu pada perempuan sahaja, tapi dan kena juga dua-dua. Pada lelaki juga tengok dua-dua kan. Tapi satu lagi yang akak sendiri ingat Hanifah, kalau kita tengok balik kisah Nabi kan, sangat lama nak dapatkan zuriat tu. Nabi apa? Nabi Zakaria. Nabi apa lagi? Nabi Ibrahim kan. Kita selalu dengar Nabi Zakaria. Dan itulah doa yang akak amalkan. Aina sampai sekarang mohit. Sebenarnya dia bukan untuk dapat
bukan dapat anak saja, untuk dapat pasangan pun insya-Allah gunakan doa tu. Itu sangat baik dalam surah Maryam. Surah Maryam ada ayat tu. Muka surat pertama dah sampai. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Warithin. Selain tu memang kami amalkan sedekah. Masya-Allah. Sedekah ni nak kata, sedekah kita biasa je. Ada je orang buat sedekah tiap hari, tapi yang saya teringat yang akak sendiri teringat Ifah, waktu terdengar pengisian ada ustaz dari Indonesia, Ustaz Yusof Mansur, macam mana dia mengajar sedekah ni. Boleh amalkan lah orang nak apa-apa hajat kan. Sebelum sampai sedekah ni bukan wang saja, minta maaf, nak ingatkan juga, sedekah ni boleh jadi kita menolong orang. Kita minta ke Allah sebelum kita tolong orang tu. Apa-apa saja yang kita nak beri tu, maksudnya kita nak memberi bantuan ke, beri kewangan ke, kita cuba amalkan. Satu doa dia sangat ringkas yang saya amalkan. Memang kami cipta lah. Wow. Ya Allah, sampaikanlah hajat aku tepat pada waktu ni. Kalau aku dapat, you memang mention specifically like specific. apa hajat tu ke, ataupun just mention the memang hajat spesifik lah. Itu yang sebagusnya. Jadi kan bila cakap pasal akak dah mention tentang sedekah, tentang segala ikhtiar kan. Tadi kita tanya soalan pasal ikhtiar kan, tapi memang best dengan Kak Atriza, dia tak cakap pun semua ikhtiar yang ada tu. And sebabnya segala semua ikhtiar tu akhirnya kita akan tawakalkan juga kepada Allah. Dan satu tawakkal yang sangat besar kan. Okay, bila kita cakap juga kan pasal penantian yang Kak kan, macam apa yang Han dah cakap tadi kat akak, biasanya orang akan rasa perempuan yang paling sakit. Tapi until one moment, Han pernah sembang-sembang lah dengan my colleague kan, office mate kan, yang lelaki lah, secara terbuka lah dekat office kan, which is I have that one office mate pun yang mengalami ambil masa yang lama lah dengan isteri dia, Zaujahnya untuk dapat anak kan. Then dia cerita ada that one guy pun macam tu juga kan. And then bila diorang bersembang bersama, diorang cakap kan, biasanya orang akan cakap perempuan ni yang paling sakit kan, tapi sebenarnya orang selalu tertinggal dan terlepas pandang sakitnya seorang suami yang mengharungi benda tu juga kan. Sebab dia kata lelaki ni dia kena kuat dan untuk menguatkan isteri dia kan. Mungkin akak boleh share juga kan pengalaman kan, dan akak sudut pandang sebagai seorang isteri melihat suami akak untuk mengharungi benda-benda ni bersama-sama ya. Oh, mencabar. Patutnya kena ada Cikgu Khalid sebelah ni. Itulah, dia kena jawab. Cikgu Khalid. Tapi kalau secara peribadilah, pernah je tanya macam ni, kami lambat dapat zuriat ni kan. Anugerah terindah tu sangat lambat. Ya. Pernah je tanya suami yang akak bahasakan kanda tu. Masya-Allah. Apa kanda rasa? Tunggu je lah, Allah nak bagi. Ini bukannya mudah-mudah seperti satu ucapan yang terlintas di bibir itu. Itulah jawapan yang akak ingat. Dan memang kami lalui dengan happy. Sebenarnya kalau nak kata, kita selalu kata penantian itu satu penyiksaan. Tapi bagi kami, bila orang tanya, suami selalu balas macam ni tau. Suami akak selalu balas macam ni tau. Mana anak? Ada yang dah lama tak jumpa kawan-kawan sekolah dia kan, atau guru sekolah. Dia tanya mana anak? Kami tengah honeymoon lagi. Itu jawapan suami. Suami akak jawab macam tu. Lah, kan? Itu sebab kami tahu situasi kami. Jadi tak ada, InsyaAllah memang tak ada gaduh. Nanti tak apa, suami pun memang tengok nanti video ni, memang kami tak ada gaduh part tu. Cuma memang awal-awal dia, macam akak sampaikan tadi tu, memanglah ada rasa, apalah, kenapa nak perlu sebut benda ni, sedangkan dah jelas kan perkahwinan tu untuk agama kan, bukannya automatik siapa yang kahwin confirm dapat anak. By default law dia dapat anak, tidak kan. Alhamdulillah suami sangat positif waktu tu. Memang rasa macam memang kalau bahasa Arab dia al-khair mukhtarallah kan. Apa maksudnya? Sebaik-baik pilihan adalah pilihan Allah, dan memang pilihan Allah yang Allah pilihkan untuk kita. Memang setiap orang tu ada dia punya bahagian masing-masing, tapi kita kena yakin. Ya. Boleh bayangkan tak kalau tiba-tiba kita tarik ke belakang, kita tanya soalan ni pada waktu dia masih menanti Nur Nuha tu datang. Memang terbendas dia. Tentang saya kena sepak kan. Kena tumbuk ke belakang tak lah. Tapi saya punya soalan yang untuk Kak Atriza lah. If you still remember lah, sebab kadang bila orang dah dapat, dah gembira, dia dah tak ingat lah kot benda tu kan. If you still remember Kak Atriza, apa yang motivate akak a lot, akak dan suami pada waktu tu? Yang pertamanya tadi kena ingat, kahwin tu bukanlah untuk dapat anak. Itu yang untuk apa Kak kahwin? Yang kami pegang. Kahwin tu nak melaksanakan sebahagian daripada sunnatullah. Minta maaf, bukan sunnatullah. Perintah agama. Apa nak kata kan? Jadi yang paling ingat tadi, Allah akan bagi tepat pada waktunya. InsyaAllah. Itu memang kami ingat sentiasa, dan menjadikan kami ni, kalau awal-awal dalam fasa pertama perkahwinan tu, setahun, 2 tahun, tahun ketiga tu memang cukup sensitif lah. Cukup sensitif lah kalau orang tanya kan. Dan
kata tu kat dalam je lah. InsyaAllah bila dah sampai satu tahap tu, memang rasa macam kita tak boleh nak memahamkan semua orang, tapi orang tu kalau kita jawab. Jadi bila saya dah bila akak dengan suami dah kuat, memang jawapan kami insya-Allah tolong doakan. Tu je. Kami tak ada berjela lain lah. Kau nak kata apa katalah, tapi insya-Allah tolong doakan. Tolong doakan tu sebenarnya ada maksud hidden meaning pula akak Maksud dia adalah tolonglah faham. Okay, itu boleh juga Hanifah. saja. Tak, betul. Sebab benda tu kalau kita jawab pun dengan jawapan yang kita nak ni, macam Hanifah cakap tadi lah, bukannya ada penyelesaian. Sebab benda tu hak Allah, hak kita dah selesaikan. Maksudnya dah berumah tangga, dah melaksanakan sebagai hamba Allah. Cerita dia sebab Hang tanya dekat orang yang hamba juga macam Hang. So kita orang tak payah cakap apa-apa. So Hang tanya, Allah lah kot. Biasanya lah orang cakap bila orang menanti lama kehadiran seorang anak ni, dia akan rasa macam banyak lah akan bermain dalam hati dia. Kalau lah dapat anak ni, aku akan berbuat yang sebaiknya untuk anak ni kadang-kadang. Dan kadang-kadang dia rasa macam envy ataupun jealous dan bengang lah. Tengok orang-orang yang ada anak ramai kan, tiba-tiba dia macam tak jaga anak dia dengan baik kan. Hang ni ada anak tapi tak ni sangat kan. Tak jaga baik-baik. Kalau aku dapat anak tu, aku akan jaga baik-baik. What's your opinion? Cabar juga Tapi tu realiti sebenarnya. Realiti bila kita yang kita tak boleh tolak. Memang dia datang kan. Memang dia datang. Jadi sebelum ada tu memang mudah kita nak cakap, tapi bila kita dah ada lagi dengan situasi yang sangat mencabar, dunia yang sangat mencabar sekarang ni, memang kita rasa macam mana kita nak kawal betul-betul benda tu. Maksudnya apa-apa sahajalah supaya tak terjebak apa-apa dengan anak kita ni kan. Bahkan kita tengok yang lain, teruk je dia orang ni, tak padahal nak ramai tapi tak buat sepatutnya itu kan. Itu pun sepatutnya kita tak boleh cakap macam tu. Betul. Tapi sebenarnya memang balik pada diri lah balik. Macam mana pun jangan kita ada saya juga nak cakap ni. Sebab nanti kan lagi satu nak ingatkan lah, janganlah disebabkan saya menyampaikan dari sudut akak dah merasai. Memanglah orang akan kata, selalulah bila kita sampaikan, bahkan dalam mana-mana pun bila sampaikan, dia akan kata memanglah dia boleh cakap macam tu, dia dah ada. Betul tak Nifah? Dia kata aku still menanti kot dah 15 tahun kan. Apa cerita ni? Tapi benda-benda tu memang kita kena ingat, sebenarnya 8 tahun kami menunggu ni bukannya kami duduk relax. Bukan honeymoon yang macam yang disakap tu. Honeymoon tu di sebaliknya adalah kami belajar tentang ibu bapa juga. Bukannya kami relax. Tempoh honeymoon yang dimaksudkan tadi sebenarnya kami dapat diberi peluang dan ruang merawat ayah yang sakit. Masya Allah. Bila mak sakit pun dapat kami ni, ayah itulah yang dikatakan Allah bagi pada masanya Allah betul, susun. Itu yang saya nampak, itu yang akan nampak Hanifah. Bila lihat balik, Allah bagi tepat pada masanya. Memang macam abang kakak semua dah ada dia punya tanggungjawab. Jadi macam bayangkan kalau waktu tu ada juga, semuanya ada hikmah dan sebaliknya kan. Tapi bila mengenangkan balik kata-kata Allah akan bagi tepat pada waktunya tu, memang akan nampak bila dah lalui semua ni kan, sangat Masya Allah lah. Tak tahu nak digambarkan rasa tu macam mana. Sesuai lah untuk akak and Zawj lah. Memang. Okay Kak, as for macam penutup saja je nak menarik balik akak, membawa kepada momen-momen akak mula rasa seorang Nur Nuha tu mula bergerak-gerak dalam rahim akak. Dan momen-momen akak selamat melahirkan Nur Nuha tu ke dunia kan. Masya Allah. Mungkin akak boleh share sikit kot. 2018. Wow. 2018 bulan 11. Waktu tu akak ni kalau demam, tak adalah demam yang orang kata apa, over atau teruk sangat lah. Demam-demam gitulah. Tapi satu hari tu memang demam yang bila suami duduk sebelah pun kata, Dinda, kenapa ni? Macam kata demam lah. Pergilah check. Ingat lagi check yang kali pertama. Memang pergi sendirilah waktu tu sebab suami pergi kerja kan. Ambil MC, cuti, pergi klinik. Pergi sekali lah. Tak pergi. Tu kali pertama tak pergi. Jadi bila dah pergi tu, doktor tu kata, puan sila ni lah check, pergi check air kencing. Macam dalam hati kita cakap, sebab kita tak pernah terfikir ke situ tau. Betul waktu tu memang tak terfikir ke situ. Sebab dah 8 tahun kan. Jadi macam kita lalu hidup seperti biasa. Tapi bila dia kata tu, okay, pergilah buat. Dia kata dah lepas dia buat test tu, tahniah puan. Macam masih tak ada rasa apa-apa feeling. Macam, are you sure? Macam benda tu sebab kita rasa kita demam. Demam tu dah sangat berlarutan 2 minggu. Wow. Sebab masa tahu tu pun dah minggu ketiga ke keempat macam tu lah saya ingatnya. Lepas tu doktor tu pun kata, nanti dah
dah masuk 7 minggu, buka buku merah Pink. pink lah. Okey, pink. Okey, tahu. Okey, fine. Okey lah, buku pink betul lah dia. Okey. Tapi bila dah doktor cakap macam tu, saya pun akak pun rasa macam, apa benda doktor ni? Tak, ni rasa sendiri waktu tu kan. Ya. Kita tak ada, bukanlah tak ada rasa excited, tapi rasa macam tak ada apa-apa. Doktor ni biar betul lah, aku ni demam kot. Macam itulah rintihan hati waktu tu. Tapi bila dah balik, share kat suami, ingat lagi waktu tu 2 Disember waktu birthday dia. Ingat birthday dia. Birthday dia. Memang tunggu birthday dia ke? Tak, bukan waktu birthday, sebab 1 Disember 2018 tu memang pergi klinik. Oh, esok tu kebetulan birthday, masya-Allah. Esok dia, sebab rasa macam tak larat nak bagi tahu malam tu kan. Jadi bila dia dah bagi tahu kat suami berkata, memang dia excited lah, dia bersyukur macam tak sangka lah dia pun tak boleh bayangkan air mata yang mengalirkan air mata kan. Memang, tapi rasa macam hati ni kata, apa hal ni, macam diri tu masih rasa betul ke macam akak yang tengah bagi tahu pun rasa betul ke? Apatah lagi kawan yang dengar tu. Tapi dia excited kan, masya-Allah. Tapi esok dia pergi lagi sekali. Bila pergi lagi sekali tu memang doktor pergi ke tempat yang sama ke? Tempat lain. Tapi kan memang rasa macam antara percaya atau tidak percaya tu ada waktu tu. Memang bila dah tahu, bila dah betul-betul dah confirm pergi check kat klinik masa tu, sebelum 7 minggu tu dah pergi dah. Dan memang positif mengandung waktu tu. Memang rasa macam inikah waktu yang tepat, yang tergiang lah kata orang-orang yang cakap yang cakap walaupun dia dah berapa tahun ke belakang. Inilah Allah akan bagi tepat pada waktunya. Memang waktu tu baru macam tersedar, ya Allah, aku demam 2 minggu, dekat 2 minggu itu rupanya tanda-tanda dia kan. Macam minta maaf, sebelum tu ada dia punya apa nak kata dia punya flashback sikit, rentetan dia. Sebenarnya 2018 tu ada kami ni pergi ke LPPKN. Masuk sikit lah, LPPKN ni kena sebut juga. Okay. Sebelum demam, okey. Patutnya dia kena mendaftar, dia kena ambil darah, dan dia ada temuduga juga LPPKN ni. Saya tak ingat lah tu prosedur waktu 2018 Kalau sekarang tak tahulah, wallahualam. LPPKN dekat Jalan Raja Laut KL. Saya bukan nak promosi tapi mungkin jalan-jalan ni boleh para menonton yang mengalami situasi seperti saya alami ni, bolehlah ikut. Kami pergi sana, memang ambil cuti hari tu. Jadi memang waktu hari yang kami datang tu dah buka lah file, masuklah nama dan masing-masing ada dia punya temuduga dia. Temuduga. I don't know. Maksudnya dia nak tanya-tanya lah. Temu ramah. Minta maaf kan. Okay. Sorry. Temu ramah. Jadi dia nak tahu latar belakang kita semua, family macam mana. History. Jadi memang dah cerita semua. Dia kata datang lagi 2 minggu. Dalam tempoh 2 minggu tu, akak demam. Itulah situasi yang tadi akak ceritakan. Dan macam, betul ke tidak ni? Betul ke sampai tidak? ke saat akhir pun masih ikhtiar kan. Hingga bila dah itu yang terakhir. Sebelum tu pernah juga rasa nak buat IUI, tapi bukan orang kata lah, ada tempat kami pergi tu, puan dengan cik ni normal, tak ada apa. Tak perlu buat IUI macam dia nak kata tak payahlah buat kan. Jadi kami pun okay, tak apa. Sebab masih memegang lagi kata-kata Allah akan bagi tepat pada waktunya. Hinggalah habis LPPKN tu, patutnya minggu yang ketiga tu kami kena datang lagi sekali untuk cek apa nama dia, minta maaf saya tak ingat. Adalah follow up dia kan. Jadi sebelum 3 minggu tu dah demam. Jadi bila dah pergi cek ke klinik tu, call lah LPPKN maklumkan. Beritahu puan, nurse, saya dah ni dah cek. Dia kata tak pernah kes macam ni. Biasanya akan lama sikit baru dapat. Maksud memang kami tak jalani proses yang sepatutnya. Sebab kami baru diambil darah sahaja. Maksudnya belum buat. Patutnya lepas 3 minggu tu kan. Itulah qadarullah, ketentuan Allah. Memang masya-Allah lah. Itu yang rentetan yang sangat apa nak kata, kalau orang sekarang kata sangat awesome lah bagi kami. Memang kejadian memang situasi tu di luar pemikiran kami sebagai inilah yang melalui tu kan. Jadi yang penting utamanya, ingatlah
Allah akan bagi tepat pada waktunya, insyaAllah. Dia satu benda, satu slogan ataupun quote yang sangat berat lah untuk pegang. Dia nampak simple. Betul. Allah akan bagi tepat pada waktunya. Tapi segala ups and down yang semua yang berkecamuk dalam hati kita kan, nampak macam tak ada apa-apa kan, tapi dah bergoncang teruk kan. Tapi somehow ayat tu memang sangat so a lot untuk semua keadaan pun, bukan untuk keadaan orang yang menanti anak je, menanti semua benda. Betul. Apa yang kita nak sangat kan. Dan dan best lah untuk korang sendiri, mungkin boleh buka surah Maryam tu, muka surat pertama tu sangat cantik rentetan Allah tunjukkan surah Maryam macam mana Nabi Zakaria minta dekat Allah untuk dapat anak tu. Dia bukan terus doa, Nabi Zakaria bukan terus doa ya Allah bagilah aku anak, tak. Bukan macam tu. Seorang hamba tu bila nak minta pada Tuhannya, dia ada dia punya step-step dia. Sangat masya-Allah, sangat beradab lah. Okey, akak explain untuk akak kan. Panjang ni, kalau nak tanya lagi boleh carilah kat Atriza. Tak apa, nantikan. Nantikan penulisan buku, InsyaAllah Kak Atriza akan keluarkan buku, of course kan, sebagai satu support system lah untuk mak-mak juga kan, yang bakal mak-mak kan, insyaAllah. Jadi sebagai penutup akak 1 minute, kalau diberi 1 minit untuk akak untuk cakap kan, shoot pada bakal-bakal kan, bukan bakal-bakal lah, pasangan bakal-bakal ayah dan bakal-bakal mak kan yang sedang menanti, apa yang akak paling nak pesan lah? Okay, ni saya nak baca catatan yang saya pernah tulis dalam ni kompilasi. Bukan saya tulis sendiri dalam buku ni dah tak tahulah, rasanya macam tak ada lagi dah di salah pasaran. Satu ditulis oleh Epistolari, surat-surat yang tidak dibalas. Maksudnya saya bacakan satu pantun kat sini. Hadirmu senantiasa dinanti, siang malam itu doa kami. Kelahiranmu menyinari buana ini, menerus tebaran risalah Nabi. InsyaAllah itu pantun. Tapi nak ingat balik dalam surah Ali Imran ayat 38, Allah katakan, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku daripada sisimu zuriat keturunan yang baik, sesungguhnya engkau sentiasa mendengar, yakni menerima permohonan. Ini adalah doa Nabi Zakaria. Cuba amalkan juga insyaAllah. Dan satu lagi kata-kata yang saya nak kongsikan, yang saya rasa sangat penguat bagi diri saya sendiri, Hanifah. Kadang-kadang seseorang itu perlu menangis agar merasai pedihnya kecewa, derita, tetapi jika tiada sesuatu untuk ditangiskan, maka tangisilah keberangkalian nasib diri setelah mati. Jadi itu kata-kata yang saya rasa sangat menguatkan diri. Kita menangis tu bukannya tanda kita lemah, tapi sebenarnya permulaan kekuatan yang kita nak cari, insyaAllah. Memang bukan mudah, tapi ingat apa yang saya katakan tadi, Hanifah sebelah saya dekat Jadi kena lebih dekat dengan diri akak tak lah. Kena ingat satunya, jangan kita rasa bila orang tu dah melalui, bila dia menyampaikan dia sesuatu yang menyakitkan hati, bahkan sebenarnya dia adalah satu motivasi. Cuba ingat balik, insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya kongsikan, yang akan kongsikan ini, insyaAllah. Of course insyaAllah bermanfaat. Okay, jadi daripada saya sendiri kan, moderator Hacks kan, insyaAllah. Yang pertamanya ialah macam Kak Atriza cakap, semua benda tu akan datang pada waktu dia lah, walaupun sakit lah untuk cakap ayat tu pada diri sendiri kan. Dan yang kedua, bagi saya lah, untuk apa-apa sahaja yang berlaku, orang buat kat kita apa-apalah kan yang datang kepada kita, yang paling penting diri kita sendiri, kita kena admit, dan jangan deny perasaan kita. Dia tak salah pun, maksudnya nak rasa nangis, kita nak rasa apa rasa je. Nak nangis lah kan. Nak rasa sedih, rasa sedih. Sebab itu adalah satu perasaan yang Allah hadiahkan untuk kita. Ini adalah satu anugerah tau, hadiah, masya-Allah kan. Tapi apa action yang kita akan ambil disebabkan segala rasa yang Allah hadiahkan tu yang kita boleh control kan. Dan saya nak ajak anda semua, jika anda pernah berada dalam kasut yang sama macam Kak Atriza, dan sekarang dah ada cahaya mata yang menyinari rumah tangga anda kan, jomlah kita sama-sama share pengalaman ni supaya pasangan-pasangan yang masih menanti kehadiran cahaya mata ni rasa disupport kan. Dan benda ni perlu dibincangkan dan dihangatkan lah. Bukan dihangatkan dari sudut macam nak kutuk-kutuk orang tu, tapi dia support system kan lah benda tu Dan saya percaya masyarakat kita sebagai satu entiti dalam masyarakat memainkan peranan yang sangat penting untuk bersama-sama dengan golongan-golongan ini. Kalau anda rasa anda perlu disupport untuk masalah yang anda sedang hadapi, mereka juga begitu. Okay, kita sama-sama manusia, insyaAllah.
Jadi itu juga Kak Trizah, insyaAllah. Kau nak cerita memang panjang. Ya, kalau tadi cerita pasal 8 tahun InsyaAllah. penantian, InsyaAllah. lepas ni mungkin ada episod lain pula tentang macam mana membesarkan seorang Nur Nuha yang lincah berlari. Tak lah. InsyaAllah. Okay, jadi tanpa membuang masa lagi, insyaAllah hari ni dah habis lah kita punya sesi hacks yang ke-24. InsyaAllah sempena Ramadan ni orang kata bulan penuh pengharapan kan. Mungkin Doa bukan mudah mungkin. dimakbulkan. Ya, kita betul-betul jangan kita rasa macam alah sebab Ramadan ni nak doa. No. Tak kisahlah orang nak kata apa, tapi kita sendiri rasa dekat Tuhan tu macam mana, kita doalah sebanyak-banyak mungkin dan sekuat-kuat mungkin kan, rasa pengharapan dan kebergantungan kita kepada Allah kan. InsyaAllah. Okay, jadi insyaAllah jangan lupa macam biasa untuk subscribe kan. Kalau anda dah subscribe, anda ajak orang lain untuk subscribe. Aku dah subscribe ke? Untuk ke YouTube channel TV Ikram dan semua platform media sosial, Twitter, Instagram, Facebook, dan kongsikan ke mana-mana. Dan satu benda yang kita terlupa Kak, Apa ni? hashtag. Oh, hashtag. Macam mana? Macam ni. Hashtag apa? Apa hashtag dia? Penantian penuh barakah. Oh, penantian penuh barakah. InsyaAllah. Okay, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga barakah. Bersama membina masyarakat.